Ini bab Fath Makkah. Dengan sanadnya Imam Muslim. Ini bab peperangan Badar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah apabila baginda mendapat tahu kedatangan Abi Sufyan. Qala, perawi berkata, yakni Anas, maka Abu Bakar bercakap, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya. Kemudian Umar bercakap, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling juga daripadanya. Selepas itu bangun Sa'ad bin Ubadah. Dia berkata, adakah kami yang engkau mahukan wahai Rasulullah? Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau engkau perintahkan kami untuk meredah laut, untuk membawa kuda kami meredah laut, nescaya kami akan meredahnya. Dan kalau engkau memerintah kami untuk menaiki unta, untuk memukul hati unta ataupun kuda, maksudnya kami menaiki kudalah hingga ke barkil ghimad sekalipun, nescaya kami akan lakukan. Qala, Anas berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghimpunkan sahabat-sahabatnya. Fantalaqu, lalu mereka pun berangkat sehingga sampai ke Badar. Dan rawaya Quraisy, unta-unta yang membawa barang-barang ataupun membawa air kepunyaan orang Quraisy lalu di hadapan mereka. Ada di antara mereka itu Ghulamun Aswad, seorang hamba yang hitam, kepunyaan anak-anak Hajjaj. Fa'akhadhuhu, mereka pun menangkapnya. Yani sahabat-sahabat pun menangkapnya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dia tentang Abi Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Fayaqul, dia menjawab, saya tidak tahu tentang Abu Sufyan. Yang saya tahu ini Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah ibnu Khalaf. Apabila dia berkata begitu, mereka memukulnya. Dia pun berkata, iyalah, saya ceritakan kepada kamu ini Abu Sufyan. Mereka pun meninggalkannya, membiarkannya. Kemudian mereka tanya dia pula. Dia kata, saya tidak tahu tentang Abu Sufyan. Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan tentang Abu Sufyan. Tetapi yang saya tahu ini Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf ada bersama dengan ramai orang. Apabila hamba itu berkata begitu juga darabuhu, mereka memukulnya pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang bersembahyang. Falamma ra'a dzalika, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar keadaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyelesaikan sembahyangnya, yakni cepat-cepat menyelesaikan sembahyangnya. Apabila selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kamu memukulnya apabila dia bercakap benar dengan kamu, dan membiarkannya apabila dia berdusta dengan kamu. Anas berkata, selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, ini masra'u fulan, tempat mati sebulan. Ini tempat dia rebah sini. Qala, Anas berkata, wa yad'u yadahu 'ala al-ard, dan dia letak tangan dia di atas tanah. Di sini. Di sini. Orang ni sini. Orang ni situ. Makna gitulah. Qala, Anas berkata, tidak fama mata ahaduhum, tidak lepas ataupun tidak lari sesiapa di antara mereka pun daripada tempat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang ni tempat yang Rasulullah tunjuk di situlah. Tak lari daripada tempat itu. Ini bab pembukaan Mekah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Rabah daripada Abi Hurairah. Abdullah bin Rabah berkata,
beberapa rombongan telah berangkat untuk pergi menemui Muawiyah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. Sebahagian daripada kami membuat makan untuk sebahagian yang lain. Abu Hurairah di antara yang paling banyak menjemput kami untuk makan di tempat duduknya. Aku pun berkata, kenapa tidak aku buat makanan dan panggil mereka ke tempat singgah aku? Yang ini juga seperti mereka. Aku pun buatlah, aku pun perintah, aku pun suruh supaya dibuat makanan untuk menjemput orang lah. Kemudian aku pun berjumpa dengan Abu Hurairah pada waktu petang itu. Aku pun kata, jemputlah di rumah, di tempat saya malam ni. Jadi makan rumah ataupun tempat saya malam ini. Faqala, Abu Hurairah kata, engkau telah mendahuluiku. Dah kamu, maknanya. Qultu, saya kata ya. Fada'autuhum, saya pun menjemput mereka. Abu Hurairah pun berkata selepas itu, mahukah aku ceritakan kepada kamu satu hadis daripada hadis kamu ni, wahai golongan Ansar. Kemudian dia pun menceritakan tentang peristiwa Fath Makkah dengan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sehingga sampai ke Mekah. Dia pun menghantarkan Zubair untuk memimpin ihdal mujannibatain, salah satu pasukan sayap, pasukan sayap. Dan Nabi SAW mengutuskan Khalid, yakni untuk memimpin satu sayap lagi. Mana dua sayap ada, pasukan sayap. Satu lagi dia lantik ataupun dia hantar Khalid. Dan Nabi SAW menghantarkan Aba Ubaidah untuk memimpin Hussar, yakni tentera-tentera yang tidak mempunyai senjata yang lengkap, yang tidak berbaju besi, ataupun tentera pejalan kaki. Fa akhadhu batnal wadi, mereka pun mengambil jalan mengikut lembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berada dalam satu pasukan. Qala, Abu Hurairah berkata, fa nazara fara'ani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tengok. Lepas tu dia nampak aku. Dia pun kata, Abu Hurairah? Saya kata, ya saya, wahai Rasulullah. Faqala, Nabi SAW pun berkata, jangan ada sesiapa pun datang kepada saya kecuali orang Ansar. Selain Syaiban menambahkan kata Abu Hurairah, iaitu ihtifli bil Ansar. Kamu pergi ceritakan kepada orang-orang Ansar dengan sulit. Kamu pergi berbisik dengan orang-orang Ansar untuk datang kepada saya. Abu Hurairah berkata, mereka pun mengerumuni Nabi SAW. Mereka pun berada penuh di sekeliling Nabi SAW. Orang-orang Quraisy pada ketika itu telah pun menghantarkan pasukan daripada pelbagai kumpulan mereka dan pengikut-pengikut mereka. Mereka kata, yakni orang-orang Quraisy kata, kita hantar mereka ini dahulu. Kalau mereka mendapat sesuatu, kita akan ikut mereka. Tapi kalau mereka kalah, kita akan berikan apa yang diminta daripada kita. Maka Rasulullah SAW pun nampak kumpulan daripada pelbagai puak Quraisy itu dan pengikut-pengikut mereka. Kemudian Nabi SAW buat dengan tangannya, kedua tangannya, salah satu daripada dua tangannya atas yang satu lagi. Dia buat gitu. Ataupun dia buat gitu. Dia buat gitu. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, sampai kamu bertemu dengan aku di Bukit Safa. Qala, Abu Hurairah berkata, kami pun berangkat. Tidak ada sesiapa pun daripada kami mahu membunuh sesiapa, melainkan dapat dibunuhnya. Dan tidak ada sesiapa pun di antara mereka yang mengarahkan kepada kami apa-apa,
yang mengangkat apa-apa ke arah kami. Yang ni angkat pedai kau, anak panah kau. Yang ni tak ada ke apa-apa dia. Maksud begitu. Tak ada ke apa-apa dia dak kita macam. Qala, Abu Hurairah berkata, faja'a Abu Sufyan. Lepas itu Abu Sufyan pun mari. Dia kata, wahai Rasulullah, ubihat khadra'u Quraisy. Semua orang-orang Quraisy telah dihalalkan. Kalau begitu tidak ada lagi Quraisy selepas hari ini. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Dia mendapat jaminan aman. Orang-orang Ansar berkata, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, dia ni nampaknya sudah rindu kepada negerinya dan sudah berasa kasihan terhadap puaknya, kumpulannya, orang-orangnya. Abu Hurairah berkata, datanglah wahyu. Dan apabila datang wahyu, yakni kepada Nabi SAW, kami memang semua mengetahui. La yakhfa alaina, tidak tersembunyi kepada kami keadaan Nabi SAW ketika didatangi wahyu. Fa idza jaa, apabila datang wahyu, maka tidak ada sesiapa pun di antara kami yang mengangkat matanya kepada Rasulullah SAW sehinggalah selesai kedatangan wahyu itu. Apabila selesai wahyu, Rasulullah SAW, apabila habis turunnya wahyu itu, Rasulullah SAW pun bersabda, wahai kalangan Ansar. Mereka pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW berkata, qultum, kamu telah berkata, dia ni telah pun minat, telah pun timbul minat, telah pun berasa berkenan kepada negerinya. Qalu, sahabat-sahabat Ansar berkata, qad kana dzak, memang wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW pun bersabda, kalla, sesungguhnya, benar, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku telah berhijrah kepada Allah dan kepada kamu. Hidup aku di tempat kamu dan mati aku juga di tempat kamu. Mereka pun pergi menghampiri Rasulullah SAW sambil menangis, dan mereka berkata, demi Allah, kami tidak ucapkan apa yang telah kami ucapkan itu melainkan kerana kasih kepada Allah dan Rasulnya. Pada ketika itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan kamu. Yani apa kamu kata tu betul, dan memaafkan kamu. Abu Hurairah berkata, orang pun pergilah ke rumah Abu Sufyan, dan orang-orang yang lain pula menutup pintu-pintu rumah mereka. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pun datang, hatta aqbala ilal hajar, sehingga sampai kepada dekat batu hajar. Fastalamahu, dia pun melakukan istilam, kemudian bertawaf di Baitullah. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW pun pergi kepada satu berhala dekat di sebelah Baitullah itu yang selalu mereka menyembahnya. Abu Hurairah berkata, ketika itu di tangan Rasulullah SAW ada busur panah. Wa huwa akhidun bisiyatil qaus. Nabi SAW sambil memegang hujung busur itu. Apabila sampai kepada berhala tadi, baginda menjoloknya, menyucuknya pada matanya sambil mengucapkan, ja'al haqq wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang dan terhapuslah kebatilan. Apabila baginda selesai melakukan tawaf, dia pergi pula ke Safa dan naik ke atasnya. Nabi SAW pun melihat kepada Baitullah dan baginda pun mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahmadullah wa yad'u, maka mulalah Nabi SAW memuji-muji Allah dan berdoa dengan apa yang dia mahu
doakan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan seperti tadi juga, cuma dalam riwayat ini dia ada tambahan dalam hadis ini. Thumma qala biyadaihi, kemudian Nabi SAW membuat dengan kedua tangannya, yakni satu tangannya atas satu tangan yang lain, bermaksud hapuskan mereka. Yani ihsuduh atau uhsuduhum. Jadi kalau tadi isyarat tadi ada dua kan, satunya kita buat gini, mana mereka nampaknya bersepakat. Kalau gitu makna sepakat. Pok-pok dia ni sepakat ni. Satu lagi hak ni dia buat, makna hapuskan. Wa qala fil hadis, dan perawi dalam hadis ini berkata, qalu, yakni para sahabat Ansar tadi berkata, kami berkata, zaka ya Rasul, benar itu wahai Rasulullah, memang kami kata sungguh lagu itu. Nabi SAW pun kata, famasmi idzan, kalau begitu apa namaku? Benar, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Rabah, beliau berkata, kami pergi dalam rombongan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di kalangan kami ada Abu Hurairah. Maka masing-masing daripada kami membuat makanan satu hari untuk sahabat-sahabatnya yang lain. Pada giliranku aku berkata, wahai Abu Hurairah, hari ini giliranku. Maka mereka pun pergilah ke tempat tinggal aku. Pada ketika itu makanan belum lagi masak. Aku pun berkata kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, alangkah baik kalau kamu menceritakan kepada kami daripada Rasulullah SAW, hadis daripada Rasulullah SAW, sehingga masak makanan kita ini. Abu Hurairah pun berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada hari pembukaan Mekah. Nabi SAW meletakkan Khalid pada sayap kanan dan meletakkan Zubair pada sayap kiri, dan dia meletakkan Abu Ubaidah alal bayadhiqah, yakni dia menjadikan Abu Ubaidah sebagai ketua yang memimpin tentera-tentera berjalan kaki di batnil wadi. Dan Abu Hurairah berkata, dia berkata kepada Abu Hurairah, ud'uli al-ansar, kamu panggil orang-orang Ansar itu untuk berjumpa dengan aku. Aku pun pergi memanggil mereka. Mereka pun datang sambil berjalan cepat-cepatlah, sambil berlari-lari anak yuharwilun. Pada ketika itu Nabi SAW bersabda, hai kalangan Ansar, kamu tahukah Aubash Quraisy, yakni perhimpunan orang-orang Quraisy dari pelbagai keturunan? Qalu na'am, mereka jawab, ya, kami tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, perhatikan, kalau kamu bertemu dengan mereka besok, hapuskan sama sekali. Wa akhfa biyadihi, dan Nabi SAW menyembunyikan dengan tangannya. Mana? Jadi hapuskan sama sekali itu Nabi tak kata, tapi dia isyarat dengan tangannya. Dia sembunyikan kata-kata dia itu dengan tangannya, gitu. Dan dia letakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Mana begitulah. Itu makna hapuskan. Dan Nabi SAW bersabda, tempat bertemu kita besok, tempat bertemu kita nanti, bukan besok, nanti di Safa, Bukit Safa. Qala, Abu Hurairah berkata, pada hari itu tidak ada sesiapa pun daripada mereka yang menjenguk, melainkan anamu, para sahabat menidurkannya, yakni mematikannya. Qala, perawi berkata, Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Safa, dan orang-orang Ansar datang. Mereka pun bertawaf, yakni dekat Bukit Safa itu, sa'i lah. Faja'a Abu Sufyan, Abu Sufyan pun datang. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, telah pun dibinasakan orang ramai Quraisy. Selepas hari ini tidak akan ada lagi Quraisy. Abu Sufyan berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan
dia selamat. Sesiapa yang meletakkan senjatanya, dia selamat. Sesiapa yang menutup pintunya, dia selamat. Orang-orang Ansar pun berkata, adapun dia ni nampaknya Rasulullah lah maksudnya, telah pun timbul rasa kasihannya kepada sanak saudara ataupun orang-orangnya, dan dia telah pun berasa ingin ataupun berkenan kepada negerinya, telah berasa minat ataupun suka kepada negerinya. Nampak suka dah ke Mekah ni. Wahyu pun turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu telah berkata dia ni telah timbul rasa kasihan terhadap puak-puaknya, dan dia telah suka kepada negeri asalnya. Ketahuilah, apa nama aku kalau begitu? Apa nama aku kalau lagu tu? 3 kali Nabi sebut, apa nama aku kalau lagu tu? Aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kamu. Hidup aku di tempat kamu, dan mati aku di tempat kamu. Qalu, mereka pun berkata, demi Allah, tidak kami kata begitu melainkan kerana kasihkan Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan kata-kata kamu itu dan memaafkan kamu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Nabi SAW masuk ke Mekah, dan di sekeliling Mekah pada ketika, di sekeliling Kaabah pada ketika itu ada 360 berhala. Mulalah Nabi SAW menyucuknya dengan kayu yang ada di tangannya, sambil Nabi SAW membaca ayat ini, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah terhapus. Sesungguhnya kebatilan itu adalah yang patut terhapus. Ataupun kana zahuqa, yang sudah pasti akan terhapus. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Kebenaran telah datang, kebatilan tidak dapat hidup lagi. Kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan lenyap. Zada Ibnu Abi Umar, ini Nabi SAW buat begini dan kata begini pada hari pembukaan ataupun penaklukan Mekah. Lepas tu dengan riwayat satu lagi, dia ada sebut hingga kepada ayat Zahuqa. Dia tidak ada menyebutkan ayat hak satu lagi, hak akhir itu. Dan sebagai ganti nusub, dia sebut sanaman. Kedua-duanya makna berhala belaka lah. Yang ni lafaz dia tu berbeza dalam dua riwayat ini. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Muti', beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda pada hari pembukaan Mekah, tidak boleh dibunuh orang Quraisy sabran selepas hari ini hingga ke hari kiamat. Tidak boleh dibunuh orang Quraisy sabran secara berdepan, dengan tidak bersenjata apa-apa di depan, secara beradab, selepas hari ini hingga ke hari kiamat. Dan dengan riwayat satu lagi ada tambahan dia kata walam yakun aslama ahadun, tidak ada sesiapa pun yang daripada orang Quraisy yang bernama As telah memeluk Islam selain daripada Muti'. Nama asalnya ialah Asi, tetapi Rasulullah SAW telah menamakannya Muti', yakni menukar namanya menjadi Muti'. Jadi sebenarnya hak baru ni Ghazwah Taif tu kita sudah baca, tak baca semula adalah muka baca dah baru ni. Tapi kita tak ada bincang Ghazwah Taif selepas daripada perang Hunain. Nabi SAW pun pergi ke Taif. Jadi puak-puak Hawazin, ni dia pakak dengan puak-puak Taif. Puak-puak Taif, orang-orang Taif ni, dia pergi juga perang sekali dengan di Hunain ni dengan puak-puak Hawazin. Apabila di sana kalah, mereka pun larilah berlindung di Taif
Sebab di Taif itu ada benteng yang sangat hebat, sangat kemah lah, kokoh. Di situ dia berlindung di situ. Dan dia sudah siap dah segala kelengkapan makan minum apa untuk setahun. Kira-kiranya dalam kisah ni, untuk setahun Nabi SAW kepung situ benteng tu selama lebih 20 hari. Lama duduk situ kepung. Sekali-sekala ada juga pergi serang, tapi tidak berjaya. Beberapa kali pergi. Ada yang pergi. Pada ketika itulah Nabi SAW menggunakan menjanib. Satu alat perai lah. Pada masa tu batu besar, dia buat macam bedah, kita kata bedah. Pakai pegal lama lah, pegal batu besar, tarik, lepas. Jadi lepas dia macam, kalau kita lah ni macam meriam lah, kita kata. Tapi masa tu tak ada meriam lah. Jadi untuk nak pecah pintu tu ataupun pecah mana-mana bahagian benteng, tu boleh pergi masuk lah. Itu tujuannya. Dan di situ juga Nabi SAW menggunakan dabbabah. Dabbabah ni kalau kemudian ni kereta kebal lah. Tapi dulu dabbabah tu tidaklah seperti kereta kebal lah ni, tapi bentuk dia tu lebih kurang lah kot. Maknanya kemah lah, besi. Mana kalau panah, dia duduk bawah ni pakat pikul lah, pikul pergi. Siapa ke dekat, panah kau pegang apa tak jadi apa. Siapa dekat dia korek. Di situlah Nabi SAW guna ni. Tetapi puak-puak dia tu dia siap dah segala kelengkapan perang. Apabila sahabat ni pergi gitu, dia waktu tubik besi panah pula kat bawah. Waktu tubik besi panah tu tak lari. Boleh dia panah lah. Ramai juga sahabat mati di situ. Mana tak percaya, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Itu hebat dia. Tak apalah. Di sini bila begitu, Nabi SAW ada doa, Allahumma hdi thaqifan, puak-puak Thaqif ni, wahdi bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada puak-puak Thaqif ini, dan bawalah mereka, biar mereka pergi sendiri. Sebab tu Nabi SAW kira-kiranya dia tahu dah. Tapi dah kepung gitu, dia kata kita baliklah, insya-Allah kita balik. Mungkin dia tahu dah dia akan menang dan dia akan tunduk dengan sendirinya tanpa perang. Tapi ada sahabat-sahabat ni kata, kita nak balik, tak ada kita takluk, tak ada kita menang lagi. Semangat belakang. Nabi SAW kata, ada lagu tu pergi perang. Pergi pula, perang dapat luka. Dalam riwayat yang lain, jirahat dia sebut, banyak luka-luka dapat. Pada tu Nabi SAW kata pula, esok kita balik lah. Kali yang kedua tu bila kena luka parah tu kan, baru nampak macam kena Rasulullah kata balik tu. Di situlah Rasulullah SAW suka manusia. Kemarin kita ayat dah balik, tak sih awak kena berat dah tu dah. Kita kata gitu tu, fa'ajabahum dhalik, mereka pun rasa sukalah bila Nabi SAW kata gitu. Tak apa, balik. Bila balik, Urwah Al-Thaqafi, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, dalam perjanjian Hudaibiyah tu dialah kepalanya. Tak say tulis kau tu kau ni tu, dialah kepala. Dia pergi, dia tu buka fikiran. Pergi Nabi SAW tak ada siapa ke Madinah lagi. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, masuk Islam. Dia sedar dah lah. Cuma dia minta dengan Nabi SAW, dia kata biar dia balik lah, kata dia. Dakwah puak-puak dia ni. Nabi SAW kata, tak salah, takut lama kan kadang-kadang pula dia buat kamu puak-puak tu. Dia kata, puak-puak tu saya lebih sayang kepada anak dara puak-puak dia tu, kata dia. Saya pergi, kata dia. Semangat lah ni, Islam dah kan, pergi je, pergi kena bunuh, mati. Dan dikebumikan dia tu di Taif, di kawasan orang-orang Islam jugalah, mana-mana mati. Itu cerita. Maknanya sahabat dulu dia teruk, bila dia masuk Islam dia sanggup mati kerana Islam. Itulah yang kita dapat, yang kita tengok. Jadi banyaklah kisah-kisah cerita tu. Ini berkenaan dengan Taif. Akhirnya puak-puak dia sendiri pergi ke Madinah, puak-puak Thaqif ni, minta maaf dengan Rasulullah, lepas tu masuk Islam. Ada apa? Selesai.
Dengan begitulah selesai pokok dia. Habislah situ. Kemudian sebab tu kita sudah rayak dah baru ni, yang ni tertib dari segi kitab hadis ni dia tidak serupa kitab sirah. Dulu kemudian tu hak berlaku dulu diletakkan kemudian, itu memang ada. Kalau kita nak tengok perkara yang serupa ni dalam Quran berlaku tu juga. Hak dulu surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah duduk kemudian. Dalam Quran tu, dalam tertib Quran yang ada ni, hak turun kemudian tu duduk dulu. Itu tidak ambil kira dari segitu. Sebab kedua-dua ini maksudnya untuk dapat pertunjuk. Dapat pertunjuk tu duduk mana? Subhatullah. Subhatullah. Itu berbeza kitab ni daripada kitab-kitab lain. Berbeza. Walaupun lagu tu orang tetap dapat petunjuk, walaupun lagu tu orang tetap mendapat idea daripada situ, dan orang tetap menjadikan dia tu sumber rujukan utama. Tetap anggap hak ni lah, kalau kita pegang hak ni tidak sesat. Hak lain dah lagu mana teratur molek, tertib molek. Hak lagu ni mana menjadi pegangan kita. Dan tidak teratur itulah teratur. Walau bagaimanapun kalau hak ni lebih kemah daripada hak lain. Kecuali hak kita sebut baru ni lah, ada ulama-ulama ada pertikaikan, itu tak kira lah hak tu. Secara umumnya memang hak hadis itu lebih daripada hak lain-lain. Ini bab Ghazwah Badar. Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah bila dia dapat tahu Abu Sufyan nak mari. Qala, perawi berkata, yakni Anas, Abu Bakar pun kecek. Mana dia selalulah nak kira lagu mana, nak buat lagu mana, nak perang pun tak apa, mana gitulah. Mana menyatakan kesediaannya nak suruh gapo, selalu Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak sek dia. Umar mari pula, kecek pula, nak lagu mana, nak suruh saya mana, kira-kira gitu, nak suruh saya buat gapo. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling juga tak sek. Lepas pada tu sahabat Ansar ni faham lah. Dia faham sendiri. Bila Abu Bakar mari tak sih, Umar mari tak sih, nak kita tu kira-kira tu. Dia pun bangun. Kamikah kau mahukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kami yang kau mahu, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau engkau perintahkan kami membawa kuda kami meredah laut, nescaya kami akan meredahnya. Semangatlah dianya. Dan kalau kamu suruh kami naik kuda ni sampai ke Barkil Rimat sekalipun, kami akan lakukan, kata dia. Mana dia ketua tu? Dia ketua. Mana kami itu puak-puak Ansar lah. Kami akan lakukan. Apa begini? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gini? Jadi jawabnya, hak Muhajirin itu tahu dah pengorbanan dia sangat tinggi, sanggup berhijrah pergi ke Madinah, tinggal tanah air gapo tu tahu dah. Harta benda anak pinak keluarga tinggal, tahu dah. Puak-puak Ansar ni pun Nabi tahu dah juga. Dia tu memang sanggup mati juga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perjanjian di Aqabah dulu tak ada sebut. Ada sebutnya kalau orang mari menceroboh Madinah. Kalau di luar pada Madinah tak ada sebut. Kalau orang mari menceroboh Madinah nak ngapa-ngapakan Nabi, maka mereka akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sampai ke titisan darah yang terakhir. Memang betul. Tetapi kalau pergi keluar daripada Madinah, waktu tak ada. Nabi nak tengok. Itu kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tengok, biar dengan yakin, dengan puas hati. Nak kata lagu mana? Itu lagu ni. Lagu tu puas hati tak apa. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpul kan. Kumpul. Mana puak-puak ni sungguh. Ni bukan perang Badar kan, awal lagi kan. Awal lagi. Di situlah Nabi tengok seperingkat demi peringkat, dia tengok perkembangan orang Ansar. Memang orang Ansar daripada awal sampai akhir memang kesetiaannya luar biasa. Tidak ada dalam sejarah manusia pengikut, sebagai pengikut dalam sejarah manusia tak ada setara tu. Ginilah dia kata, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan orang
dan mereka pun pergi keluar daripada Madinah, pergi ke Badar. Tetapi di sini ulama-ulama bahas ni hadis ni. Mereka tidak berapa setuju. Cuma di sini di sini Imam Nawawi tak ada sebut. Tapi kalau dalam Takmilah Fathul Mulhim ada sebut bahawa riwayat Muslim ini dengan riwayat Abu Daud, walaupun Abu Daud tu lebih rendah daripada Muslim dalam keadaan biasa hak skala lah, tapi hak ni tak. Dalam meriwayatkan hadis ini Abu Daud lebih tinggi sanadnya dan lebih tepat kandungannya. Apa sebab? Sebabnya ada dua waham dalam hadis ini. Ada dua kekeliruan dalam hadis ini, riwayat Muslim ini. Dengan sebab itu kebanyakan ulama dia tak sepakai hadis ni. Dia lebih mengutamakan hadis lain walaupun biasanya lebih rendah daripada Muslim. Tetapi dalam bab ni, hak ni, hadis ni tak. Sebab apa? Mereka kata di sini disebutkan Nabi SAW bermusyawarah bila dia dapat tahu kedatangan Abu Sufyan. Kedatangan Abu Sufyan ni, Abu Sufyan datang, dia tidak nak mari perang dengan orang di Madinah, di Badar ke mana tak. Abu Sufyan mari, dia bawa rombongan dagang orang-orang Quraisy. Dia bawa rombongan dagang orang-orang Quraisy bagi modal habis pokok dia. Dengan maksudnya apabila dia dapat keuntungan nanti pergi berniaga, bila dapat keuntungan maka daripada keuntungan itu nak buat, itulah kelengkapan senjata untuk perang dengan Rasulullah. Abu Sufyan jadi wakil dia pergi, bukan dengan maksud nak perang. Hak ni hak pergi ke di Badar itu puak-puak Abu Jahal ni, Syaibah, Utbah ni, Umayyah ni, bukan Abu Sufyan. Tapi Nabi SAW dalam riwayat yang lain dia sebut, dia suruh sahabat ni pergi serang juga. Dia panggil Ir, itu rombongan dagang yang dikepalai oleh Abu Sufyan tu. Nabi suruh pergi serang, sekat hak tu. Sebab apa? Nabi tahu dah, dia nak ni kalau dia dapat ni keuntungan, dia akan guna ni untuk menghapuskan kita, untuk memerangi kita. Jadi bukan saja-saja nak nak kau kata, ada maksud. Dia tu dengan maksud nak memerangi kita. Jadi kalau kita pergi sekat, kita pergi rapah apa mana kira perang dah. Tapi dengan maksud tu bukan dalam bentuk nak pergi perang. Di sini ni tidak begitu. Sebab Nabi SAW tanya panggil gini ni bukan dalam keadaan nak menghadapi Abu Sufyan, sebab nak menghadapi perang ni dengan puak-puak Quraisy ni. Kalau kita tengok hadis hak selepas ni. Jadi dalam Abu Daud hak awal ni, bahagian yang mula-mula ni tak ada dalam Abu Daud. Nabi SAW panggil orang Islam gitu hak ada. Jadi panggil ni dengan maksud nak perang, sebab dia tahu puak-puak ni mari. Puak-puak Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah apa hak ni mari. Jadi hak ni hak Abu Sufyan ni jadi bercampur bau di sini. Cerita Abu Sufyan ni cerita lain. Nabi SAW suruh pergi sekat tu bukan sebagai nak perang. Buat tu pun dia tidak ada kelengkapan perang mana. Hak ni dengan maksud nak perang. Dalam Abu Daud tidak ada bahagian awal ni. Dan hak tu sanad dia lebih kemah lagi daripada hak ni. Lebih kemah lagi daripada Hamad bin Salamah juga riwayat itu. Tapi tidak ada bahagian yang pertama. Bahagian mula-mula dia tak ada. Itu perkara hak waham, kelirunya. Perkara yang keduanya, kelirunya di sini disebut Sa'ad bin Ubadah bangun. Dia pun kata lagu. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah kalau dalam perang Badar dia tak pergi. Dia tidak ikut serta. Dia ni memanglah pemimpin Ansar Khazraj, tapi dia tidak pergi. Hak betulnya Sa'ad bin Mu'ad. Hak tu hak pergi perang Badar. Dia tak pergi sebab apa? Semua orang tahu. Dalam riwayat ada sebut dia kena gigit kepada binatang bisa. Ada yang kata ular. Jadi dia tak boleh, dia sakit, dalam keadaan sakit pada masa itu. Sebab tu dia tak pergi. Jadi macam mana dia pergi, macam dia bangun, dia begitu gini. Tidak. Keliru di sini. Dia sebenarnya Sa'ad bin Mu'ad.
Dengan sebab itu ulama-ulama ramai mengatakan tidak lagu tu, silap. Walaupun begitu, itulah kita sekarang dia jelaskan. Ulama-ulama besar ramai yang menyebutkan berlaku kesilapan di sini. Bermakna dalam Muslim ni hak diakui sebagai lebih tinggi, tidaklah 100% semua perkara lebih daripada hak lain. Tidak lagu tu. Dan tidak ada kemungkinan kesilapan tu, tidak. Dalam Bukhari juga dalam Muslim pun dia ada kemungkinan silap. Dia bukan Quran kok mana-mana pun, sahih setara mana pun. Dengan sebab itulah kalau kita tengok syarah-syarah hadis dalam Bukhari tu, dia sebut kesilapan di mana. Sebut umpamanya dalam muqaddimah Lami'ud Darari, dia sebut jilid 1 sini. Hak sepatutnya gini. Sebut jilid 2 sini. Dalam Muslim pula gitu. Ni di antara hak silap. Waham perawi telah terkeliru. Dan ulama-ulama tak mahu terima. Sebab itu kita kata hak dalam Muslim, kalau ulama ramai orang-orang kemah-kemah, dia tak terima, dia utamakan riwayat yang lain dan ada alasan yang kukuh, kita terima. Tidak semua maknanya hak dalam Muslim ni kita akan utamakan semua. Tidak begitu. Tapi secara umumnya ya betul. Secara umumnya pada dasarnya hak Bukhari Muslim lebih utama daripada yang lain. Tapi tidak semua sekali, tiap-tiap satunya tidak. Umpamanya hak ni, contohnya hak ni. Jadi bila pergi tu adalah jumpa unta-unta ke apa, di kalangan hak tu ada hamba hitam kepunyaan Banil Hajjaj. Mereka pun igak sahabat-sahabat. Dia tanya tentang Abu Sufyan. Moga Abu Sufyan ni dia ketua. Sebab tu tanya Abu Sufyan ada, mari. Adakah mari bawa bala tentera? Tanya. Dia kata saya tak tahu, kata dia Abu Sufyan. Mana Abu Sufyan tak ada dah kira-kiranya. Nak ada lagu mana moga Abu Sufyan pergi alah ke lain. Memang tak mari ni. Abu Sufyan pergi alah ke lain. Tapi bila dia dapat tahu sahabat Nabi nak sekat dia kona pergi alah ke lain, tak jadi pergi lah. Patah balik semula. Gitu cerita. Tapi hak pergi nak perang ni, sebenarnya kalau kita perhati dalam sirah pun Abu Sufyan dia tidak berapa nak sangat. Dia pun tak berapa kemah mana. Tapi bila dia balik hari ni, zaman lain pun desak, jadi terpaksa dia pun kena ikut kata. Dia pun jadi ikut kata, muka dia ketua. Jadi bila begini hak ni kan. Tapi hak saya tahunya Abu Jahal, Utbah, Syaibah, hak ni. Bila dia kata lagu tu, mereka pukul sahabat-sahabat tu faham. Hamba tu faham. Dia kata Abu Sufyan ada, kata dia. Bila dia berhenti bahas, tanya semula pula, dia kata tak ada Abu Sufyan. Tak ada Abu Sufyan. Aku tak tahu Abu Sufyan ada sekali. Tapi adanya hak ni. Bahas pula bila kata begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tengah semaya pada ketika itu. Jadi dia dengar semua, dia tahulah cerita ni. Kalau duk bahas cerita apa ni, cepat-cepat dia sudah semaya, dia pun kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kamu betul-betul memukulnya. Bila dia kecek betul, kamu pukul dia. Bila dia pelawak, kamu biar dia. Hak dia ayat tu betul dah. Tapi ada ayatnya. Kadang-kadang kalau kita bahas, kita desak suruh dia ayat untuk tekan atas hak tu. Hak tidak pun dia ayat tu. Nak melepas kalau tidak sakit, dia bahas kat orang. Itu dia pengajarannya. Dalam hadis ini dia ada dua. Satunya bahas tu tak apa. Nabi SAW tidak kata apa bahas. Bahas tu tak boleh, bukan cara kita. Tak? Dia tak kata gitu. Maknanya bahas ni, pukul ni ada kalanya perlu. Pihak penguasa boleh guna. Apalagi dalam perang, dalam gapo, untuk kita dapat rahsia, kita boleh. Itu satu. Yang keduanya, dia nak rayak keadaan manusia sebagai peringatan kepada orang yang melakukan soal selidik tu. Jangan lebih-lebih sangat kadang-kadang. Jangan lebih-lebih sangat. Kadang-kadang kita tekan tahu tu. Tekan. Dia rayak. Lepas tu kemudian dia menafikan pula. Sebab memang tidak. Dia kata gitu tu, dia akui supaya kita tanya tu, sebab dia nak melepaskan diri dia daripada kesakitan. Kena beringat juga. Ada juga kadang-kadang gitu.
Misalnya polis, kadang-kadang dah tekan sangat, dia pun Mengaku tu sebenarnya, kalau dia tak mengaku, bahaya. Mana pengakuan itu tidak semesti betul lagi. Tak mesti betul. Nabi SAW tak apa dia Nabi, dia tahu. Dia betul tu. Ketika dia kata betul, kamu bahaya dia. Ketika dia kecek pelawak, kamu pukul dia. Tidak. Ketika dia benar, kamu pukul dia. Ketika dan kamu lepaskan dia ketika dia berdusta dengan kamu. Begitu. Lepas pada itu Nabi SAW pun kata, Nabi SAW pun kata, ini benda yang pelik. Inilah mukjizat Nabi SAW. Dia pun kata, sini, kata dia. Dia tunjuk, sini, orang ni, rebah sini. Mana matilah. Puak-puak kafir tu lah, dia sebut. Beberapa orang ni, sini, dia tunjuk. Orang ni, sini. Anas kata, tak lari. Hak mana-mana mati, misalnya dia kata Abu Jahal. Abu Jahal kan memang mati kan dalam perang Badar tu. Abu Jahal, sini. Memang situ. Orang ni, sini. Apabila berlaku perang lepas pada tu, memang situ. Itu benda yang pelik. Benda yang pelik berlaku. Sebagai mukjizat Nabi SAW. Itulah. Kemudian Fath Makkah, pembukaan Mekah. Jadi ceritanya, ini semasa zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah lah. Dia duduk di Syam. Ataupun ketika dia tidak memerintah lagi, ketika dia jadi gubernur. Ketika dia bukan khalifah tetapi dia sebagai amir. Boleh jadi juga. Lebih sesuainya dia pada ketika itu sudah jadi khalifah je. Menasabah lah kalau orang dalam bentuk rombongan pergi nak jumpa dengan dia. Jadi termasuklah Abu Hurairah. Cerita di sini Abdullah bin Rabah ni dia sekali dalam rombongan nak pergi jumpa dengan Muawiyah pada bulan puasa, kata dia. Jadi dalam perjalanan itu masing-masing, hari ni orang ni buat, hari ni orang ni buat, muka perjalanan tu jauh. Jadi orang ni buat, dia kata hak paling banyak benarnya hak jemput orang ni, jamu orang ni Abu Hurairah jamu semacam dia. Mana sahabat-sahabat ni sifatnya murah orangnya. Tu hak kita dapat ambil selalu. Sahabat-sahabat ni sifatnya murah. Abu Hurairah tu kan dia pernah lapar kan, kebulungan sampai pesal, dia tahulah maknanya masalah lapar ni dia faham benar. Dengan sebab tu bila dia senang, memang dia lagu tu lah amalan dia. Dalam perjalanan pun dia begitu. Aku pun kata, mana dalam hati akulah, kata Abdullah bin Rabah perawi ni, dia kata, orang semacam duk buat, kita lah kata nak buatnya. Aku pun panggil. Okay. Lepas pada tu minta siapa-siapa lah anak buah dia buat makanan. Lepas tu aku jumpa dengan Abu Hurairah petang tu, aku pun kata, jemput makanlah rumah tempat kita. Tempat dah, bukan rumah, bukan dalam perjalanan di sini. Jadi bila dia berhenti juga pasal kemah, itulah maksud. Kalau nak kata rumah pun lagu itulah, mana tempat tinggal dia. Abu Hurairah kata dah ke dia, dah ke awak sekali ni. Dah ke awak. Mana tak dah saya panggil, dah ke awak. Sabak tani, engkau telah mendahuluiku. Kira-kiranya Abu Hurairah nak panggil dia lah. Yalah kata dia, tak apa saya panggil mereka. Lepas tu pergi duduk situ. Abu Hurairah duduk. Dia pun kata, Abu Hurairah pun kata dalam hadis ni, dalam hadis kemudian tu, Abdullah tu yang minta dengan Abu Hurairah biar royak apa-apa hadis. Abu Hurairah kata, nak aku ceritakan kepada kamu hadis kamu ni, puak-puak Ansar. Mana boleh jadi hak generasi baru ni tak tahu ayah dia, tok dia dulu lagu mana. Dia nak cerita kisah tu lah ni, kisah puak-puak Ansar ni lagu mana, istimewa sangat puak-puak ni. Dia nak ayah. Kemudian dia pun cerita Fath Makkah. Dia kata Rasulullah SAW hari ke Mekah, lepas tu Rasulullah SAW bila nak pergi perang ni, dia pakai dia ada strategi dia ada sistem perang dia, dia ada sistem perang dia ada kaedah dia. Tapi iyalah, kita mudah-mudahan akan datang, mudah-mudahan akan ada dalam bahasa kita ni pun. Tetapi hak anda tahunya dalam bahasa Urdu sangat banyak dia khusus-khusus ni. Misalnya polisi luar negara, pemerintahan zaman Nabi SAW, khusus hak tu saja. Diplomasi Nabi SAW, hak tu saja. Taktik perang Nabi SAW, hak tu saja, khusus bahagian tu.
Lepas tu rombongan yang datang kepada Nabi ni banyak. Dia kumpul hak tu saja, bincang hak tu saja, bahas hak tu saja. Oh, sangat bagus. Politik Nabi SAW, kehidupan ekonomi di zaman Nabi SAW. Oh, banyak sangat buku-buku yang seumpama itu. Strategi perang Nabi. Dia ada suku-suku. Tapi dalam bahasa kita setakat ni tak ada. Dalam bahasa Arab banyak. Dalam bahasa Urdu pun banyak. Dalam bahasa Melayu tak ada mana. Khusus-khusus. Misalnya ucapan Nabi saja, berupa ucapan dia saja, suku. Surat Nabi SAW, bahas tu saja, suku. Kalau boleh buat gitu kan kita nampak. Seseorang kita baca semua tu nampak. Sebab kita duduk zaman tu nampak berlaku cara dia. Pasar-pasar tempat di zaman Nabi, kedai-kedai lagu mana, tempat mana dia royak berlaku. Itu kita suku. Kalau ada lagu tu kan teranglah nampak. Nabi SAW bila dia nak pergi, dia ada cara dia. Ni dia ada sayap kanan, ni sayap kiri. Dia panggil hak ni jantung, hak ni betih, hak ni kepala. Ni dia ada tu dalam strategi perang dia. Begitulah. Tak apalah tu. Nabi SAW pun ada dalam satu pasukan, dia pun tengok aku, dia pun panggil Abu Hurairah. Saya, kata dia. Nabi SAW pun rakyat dia suruh panggil puak-puak Ansar lah. Tapi suruh panggil ni dalam keadaan basic lah, jangan geng-geng yang dengar-dengar. Panggil tu, pergi panggil biar puak-puak Ansar saja, tak saya orang lain. Mari jumpa dengan aku. Sebentar dia pergi panggil, mereka tu mengurumuni Nabi, duduk sekeliling Nabi. Nabi, orang-orang Quraisy Nabi tahu dah. Sudah dia kumpulkan daripada macam-macam kabilah ni, sikit ni sikit macam-macam. Kumpulkan hak orang biasa, pengikut-pengikut dia. Puak-puak dia kata, dia pun takut juga. Kita hantar puak-puak ni dulu, tengok, kata dia. Anak-anak buah ni dulu. Kita tengok, kalau dia boleh menang, dia boleh nampak sedap, kita kau gila alik belakang, kata dia. Pembesar-pembesar dia tu. Tapi kalau puak-puak ni kena, kata dia, kita pakai ngaku kalah selalu lah, kata dia. Gitu cara dia. Kita, dia nak gapo kita bui. Nabi SAW pun tanya puak-puak Ansar, kamu tengok dah kah puak-puak Aubas ni, kumpulan ni. Lepas tu Nabi SAW pun isyarat dengan tangan dia, tengok dah kah puak-puak tu. Maknanya mestilah Nabi SAW ni dia ada pengintip, dia pergi tengok lagu mana. Maknanya puak-puak ni sepakat. Maknanya bersatu padu sungguh ni. Puak-puak kamu, Nabi SAW kata, jumpa dengan aku di Bukit Safa. Moga akan pecah ni gikot ni, kita akan jumpa sana, kata dia. Kami pun pergilah. Tak ada seorang pun daripada kami jumpa siapa-siapa pun bunuh. Jadi boleh kau orang Islam saja. Tak ada ke puak dia. Dan puak dia tak ada mengarahkan kepada kami apa-apa senjata. Acu nak akak dah puak kita. Acu nak akak pedang dah ke puak kita. Gitulah kira-kira aja. Tak ada akak. Puak tu. Abu Sufyan pun mari. Mana Abu Sufyan ni, mana dia Islam dah pada ketika tu. Itu dia. Inilah hadis, inilah menafikan, menolak pendapat orang-orang yang mengatakan Abu Sufyan ni baru Islam pada hari pembukaan Mekah. Dia tak buka lagi, dia boleh pergi jumpa dengan. Kalau dia musuh, dia jadi kepala puak-puak tu. Hak kepala tadi itu perang Badar hak tu. Ni parti Mekah dah ni. Macam mana dia boleh pergi jumpa dengan Nabi SAW rakyat gitu. Kalau lagu ni habislah, kata dia, puak-puak Quraisy. Kalau cara kawan nak suruh hapuskan, habiskan lagu ni, tak ada Quraisy lah lepas ni. Dia kata Nabi SAW mana ambil kira Abu Sufyan. Takkan kalau dia tu sebagai kepala orang-orang kafir nak ambil kira. Cara apa? Siapa? Dia tu kena igap dulu lagi. Mari, lagu mana? Sebab itulah orang yang mengatakan Abu Sufyan itu baru Islam pada Fatih Makkah, tak betul. Hak betul. Abu Sufyan boleh pergi jumpa dengan Nabi, royak ke Nabi, Nabi pakar hak dia. Lepas pada hak dia kata begitulah, Nabi kata, sesiapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, moga Abu Sufyan tu siapa? Tu dia kan? Orang yang mulia.
Nabi SAW nak menunjukkan kelebihan Abu Sufyan pada orang ramai ni pada ketika istimewanya, tua dia. Betul lah dulu dia memang ketua orang kafir, tapi sekarang lagu lain dah. Siapanya ada jaminan, padahalnya rumah Abu Sufyan tu tinggal dah. Siapa dia masuk dalam tu selamat, tidak akan diganggu lagi. Mana hak kata kalau nak hapuskan itu, hak mana nak peras sajalah, hak mana melawan. Kalau hak masuk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Kalau hak masuk dalam rumah dia kocip itu selamat juga. Mana tidak lawan lagi. Dia beberapa tempat dia sebut. Masuk dalam Kaabah selamat juga. Maknanya rumah Abu Sufyan tu letak tarah. Maknanya hebat tu. Abu Sufyan tu lagu lain dah tu pada ketika tu. Tiba-tiba puak-puak Ansar ni pun berasa sedih lah juga. Bila Nabi tadi dia kata hapuskan. Boleh jadi Nabi maksud tu hapuskan. Hak mana perang dah. Tapi dah nampak ni ramai dah ni mati ni. Puak-puak Quraisy ni, Abu Sufyan pun bimbang juga. Sebab Quraisy ni kan Nabi kata dah kan akan datang ni akan main peranan yang besar. Jadi kalau lagu ni lagu mana? Dia faham gitulah. Dia pun sebut kepada Nabi. Nabi SAW pun penjelaskanlah hak maksud dia lebih jelas. Puak-puak Ansar ni pun nak mikir lagu mana lagu ni. Boleh jadi dia silap faham dengan hak tadi, suruh bunuh habis. Padahal Nabi tak habis lagi cerita. Sedang oleh Abu Sufyan mari royak lagu tu. Dia pun katalah. Jadi puak-puak Ansar ni kata, nampaknya dia ni sudah kenal pula ke negeri dia ni. Sudah kenal suka pula dengan negeri dia ni. Tak lama kan dia duduk sini pula, pakar duduk sini. Lepas tu dia ni rasa kesian dah pula pada puak-puak dia ni. Puak-puak Ansar tu duduk kecil. Abu Hurairah kata, wahyu pun mari. Wahyu mari. Jadi wahyu mari, dia kata puak-puak kita ni tahu belakang dah. Kalau wahyu mari lagu mana Nabi, kita faham belakang dah. Dan bila wahyu mari selagi tak habis, puak-puak kita tak akak mata. Tu kata ni Abu Hurairah. Wahyu mari. Wahyu apa dia? Wahyu mana? Ayat Quran kau tidak? Tidak ayat Quran sini. Ini menunjukkan wahyu tu hak turun kepada Nabi tu bukan Quran saja. Gapo dia wahyu? Inilah Nabi royak. Mu kata gini-gini. Mana ada dalam Quran? Mu kata gini-gini kan tadi. Aku ni sudah jadi kesian dah kepada puak-puak aku. Aku ni sudah jadi kenal kau dah ke negeri aku semula. Mu kata gitu? Betul puak-puak. Puak Ansar kata. Itu betul. Maknanya Nabi tahu mana? Turun wahyu saat ni. Itulah wahyu. Hadis itulah. Ini menunjukkan hadis itu adalah wahyu. Puak-puak anti hadis yang mengatakan hadis ni tidak wahyu itu tak betul. Dia tak erti. Ni dalam hadis ni. Mana ada ayat Quran? Tak ada. Kalau wahyu tu maksudnya ayat Quran saja, sini tak ada. Hak adanya itulah Nabi tahu. Hak demo tu kecil. Dia pun kata, demo tu pun akui. Nabi SAW pun kata, kalla di sini bukan makna tidak, bukan makna nafi, tapi dengan makna haqqan, benar. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa Nabi kata begitu? Pasal dia tahu hak orang duduk bisik di belakang dia. Lepas tu dia mahu tu akui hak Nabi tahu betul. Benarlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maknanya aku tahu tu melalui wahyu. Kalau tidak, orang biasa mana boleh tahu lagu tu. Itu dia. Itulah bukti kebenaran bahawa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tapi hamba Allah tu ada sama. Maknanya Nabi tahu ni tidak tahu diri. Allah SWT beri tahu. Aku telah berhijrah kepada Allah dan kepada kamu, ke negeri kamu. Kamu tak usah bimbang, kata dia. Hidup aku di tempat kamu, mati aku di tempat kamu juga. Tu kelebihan Ansar, kelebihan Madinah. Sebab itulah Imam Malik kata Madinah lebih lagi pada Mekah, kata dia. Sebab apa? Tubuh Nabi duduk di bumi Madinah. Nabi tak pilih Mekah. Kalau Kaabah tu mulia, Nabi lebih mulia lagi daripada Kaabah, kata dia. Imam Malik kata lebih lagi Madinah. Jadi kamu tak sabar. Bila Nabi kata begitu, puak-puak Ansar wafak marilah kita kata depan dia. Sambil berjerit. Dan dia kata sebenarnya demi Allah wahai Rasulullah, kami kata begitu tu tidak kerana lain, kerana kasih kepada Allah dan Rasulnya.
Kami nak Nabi ni duduk sekali dengan kami, insya-Allah. Biar jadi sebahagian daripada kami. Kami timbullah benda lagu tu sebab nampak tadi. Bukan ni sudah Mekah ni sudah takluk dah. Kami dah takluk ni boleh kepada Nabi lah, negeri dia asal. Lah mungkin tak ada ayat sebelum pada tu. Lah mungkin pakai duduk situ. Jadi kami berasa sepi lah. Sedangkan kami berasa bahagia betul benar Nabi ada sekali. Dia kerana sayang tu dia jadi timbul lagu tu bukan kerana beragu kepada Nabi, tidak, kerana sayang. Lepas tu Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan kamu. Kedua-duanya, Allah dan Rasulnya membenarkan kamu. Kamu kata tu betul, kamu tak pelawak. Dia tahu mana? Itu makna Nabi ni dapat wahyu. Dia yakin, supaya dengan dia yakin Quran tu lah. Hak sampai kepada dia wahyu melalui hadis. Sebab tu dia membenarkan mana betul kamu kata. Dan dia memaafkan kamu kalau ada lah hak tu ada salah silap, kamu terfikir kecek benda lagu tu, Allah dan Rasul memaafkan kamu. Tak apa, selesai. Orang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu, pergilah. Pergilah ke rumah Abu Sufyan lah. Dah mana-mana itu tu tak tutup rumah. Pintu tutup pintulah rumah. Kalau duduk dalam rumah tak apa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan nak menumpah darah. Kalau melawan, ya. Kalau tubik tu jangan nak lawan. Tapi kalau duduk lagu saat ni tidak cara lawan lagu tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah masuk Mekah, pergi dekat Kaabah, istilam, Hajarul Aswad, kemudian tawaf Baitullah, kemudian dia pergi dekat berhala tu. Lagu itulah dia cocok berhala tu, jatuhlah. Lepas tu naik atas bukit Safa. Naik di atas tu dia pun tengok daripada bukit tu nampak Baitullah. Dia pun angkat kedua tangan. Ini dalil doa angkat tangan. Salah satunya ni. Angkat tangan. Jadi orang kata doa dia tak ada angkat tangan. Tak betul tu. Ada pula dia kata bid'ah siapa? Terlanjut bid'ah. Tak boleh. Kena tengok molek. Ni ada banyak lagi di tempat lain. Ada ketikanya angkat tangan, cuma tidak semua tempat dia angkat tangan itu betul. Tidak semua tempat. Banyak tempat dia tidak angkat tangan. Hak ni angkat tangan. Dia puji Allah. Maknanya sebelum pada nak minta apa-apa tu puji Allah. Itu sunnah di dalam doa. Lepas pada tu dia berdoa lah apa yang dia nak doa. Jelas ini makna angkat tangan, dua belah tangan angkat untuk berdoa tu jelas. Lepas tu satu lagi ni dia kata seperti tadilah, seperti kita baca dah tadi, mereka pun kata betul lah itu Rasulullah. Apa nama aku kalau lagu tu? Apa nama aku kalau lagu tu? Benarlah kata dia, sesungguhnya aku ini hamba Allah, hambanya dan Rasul. Apa nama aku? Nama aku ni kan Muhammad. Kalau aku buat kerja tak betul, tidak betul, maknanya itu tak sesuai dengan aku, tidak terpujilah aku. Gitu. Kalau aku tinggal tempat kamu, dulu kamu mati-matian kerana aku, dan aku tinggal dan balik mari ke Mekah, aku membatalkan janji aku dulu. Jadi adakah perbuatan orang yang seperti ini terpuji? Tidak sesuai dengan nama aku Muhammad. Muhammad ni maknanya terpuji. Kalau lagu ni tidak terpuji ni lagu ni. Biasanya apabila dapat senang tinggal saya. Bukan lagu tu. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya seperti tadilah. Kemudian riwayat yang kedua tu lebih jelas lagi daripada riwayat yang pertama, tapi maksud dianya gitulah lebih kurangnya seperti tadi juga. Cuma di sini ada sebut tadi, tak ada sebut tak masuk lagi. Ni ada sebut makanan tu tak masuk lagi, bulan-bulan nunggu makanan tu. Suruh dia riwayat hadis gitu gini. Hak ni kita tidak amal. Kita hanya selalu kalau amal, kalau berkumpul begitu ngati. Betul. Sedangkan banyak lagi boleh buat. Zaman Nabi dulu banyak baca hadis, baca sirah, baca Quran dan sebagainya, boleh buat, boleh tahap buat. Nak mengisi masa, takut jadi buah saja ke. Jadi hak tu boleh. Ini termasuk di dalam apa yang kita dapat ambil daripada hadis ni. Kalau nak berzikir pun boleh juga berzikir, tapi kena jaga molek kaifiat. Kaifiat tu jaga molek, takut jadi termasuk dalam bid'ah idhafiyah.
Yang ramai orang kita tak faham. Hak tu bid'ah idhafiyah, takut masuk dalam hak tu. Hak lagu ni, cuba buat lagu ni. Bila-bila tu boleh ilmu, boleh. Tidak khusus dengan zikir saja, apa-apalah. Apa-apa kita buat. Lepas pada tu Nabi SAW pun sebab takdilah lebih kurang takdir juga. Tak ada siapa pun yang menjenguk pada hari itu melainkan para sahabat menidurkannya. Menidurkannya itu maksudnya mematikannya lah, rebahlah hari itu. Lepas tu hak lain-lain tu lebih kurang. Lebih kurang je. Rasanya tidak ada apa dah. Sekat itulah dulu. Wallahu alam. Cuma hak akhir tu ada sikit. Hak akhir tu Nabi SAW tak boleh bunuh lah. Sabran tu lagu mana? Mana duduk cacat depan, panuh depan-depan itu. Dalam keadaan tak ada senjata kamu tak ada. Itu makna sabran. Bukan makna dalam keadaan sabar situ, tak. Sabran itu maknanya bunuh-munah lah kita kata. Tak boleh. Selepas hari itu hingga kepada hari kiamat. Apa sebab? Sebabnya orang Quraisy ni masuk Islam dah belakang. Tak ada sebab lah untuk nak bunuh kerana kafir, kerana dia menentang, tak ada. Itu sebab. Bukan maknanya tak boleh bunuh dah orang Quraisy ni walaupun dia buat salah, dia bunuh orang apa, kemudian tidak mana maksud lagu tu. Kemudian terakhir tu tidak ada seorang pun daripada usat. Bukan usat di sini penderhaka orang-orang Quraisy, dah. Usat di sini maknanya orang-orang yang jamak kepada Asin. Mana orang-orang yang bernama As itu tak ada sesiapa pun yang memeluk Islam kecuali Muti. Dia ni nama dia As. Itu kita kena itu dalam syarah tu ada. Usat di sini bukan dengan makna orang-orang yang derhaka, dah. Maksudnya orang-orang yang dia kena faham bahasa Arab lah. Jamak kepada Asin. Asin di sini maksudnya nama orang, sebagai nama alam. Bukan sifat. Bukan sebagai sifat di sini. Maknanya orang-orang yang bernama As tak ada siapa pun hak masuk Islam selain daripada Muti. Muti ni pun asal dia nama As juga. Nabi tukar nama dia sebab As mana derhaka. Tak molek buah nama lagu tu. Hak moleknya kemudian Muti, taat. Nabi tukar nama dia. Tapi orang lain hak nama lagu tu tak ada. Itulah nak ayat sini. Sekarang itulah wallahu a'lam.